Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton M-Shosh TV. Saya Syamel, hos anda dalam program Bual Bicara. Kali ini kita akan berbicara tentang isu M-Shosh Academy. Apa sebenarnya yang terjadi dengan M-Shosh Academy ini? Adakah dana yang disalurkan telah disalahguna oleh ahli M-Shosh sendiri? Jadi, bagi menerangkan isu ini, saya telah menjemput Tuan Presiden M-Shosh sendiri, Tuan Khairuddin Hairat. Assalamualaikum dan apa khabar Tuan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Syamil. Sihat? Alhamdulillah. 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 Sementara nak menanti AGM pada keesokan harinya. Okey. So kita set the point lah Tuan. So sebenarnya apa sebenarnya status M-Shosh Academic ni Tuan? Okey, jadi untuk pengetahuan umum, terutamanya ahli-ahli dan juga orang-orang yang di luar sana yang sangat berminat dengan M-Shosh, ya, saya nak terangkan tentang apa sebenarnya M-Shosh Academy. Tetapi sebelum kita go into lebih mendalam lagi tentang M-Shosh Academy ini, ada isu-isu yang kita hadapi semasa ketiadaan M-Shosh Academy. Seperti isu yang pertama adalah kita mendapat geran daripada Perkeso dan geran ini tadi disalurkan kepada M-Shosh. Ya, jadi banyak latihan-latihan yang menggunakan geran ini yang kemudiannya kita berikan semula khidmat kepada ahli-ahli dan tetapi bila kita fikir balik dan kita bincang balik tentang masa depan M-Shosh, adakah selama-lamanya kita akan bergantung kepada geran? Ya, jadinya kita AJK pengurusan membincangkan bahawa kita tidak sepatutnya hanya bergantung kepada geran. Jadi kita sepatutnya bergantung juga kepada kepakaran ahli-ahli dan juga pihak-pihak pengurusan, AJK pengurusan yang pakar untuk menyalurkan khidmat kepada ahli-ahli dengan menubuhkan satu institusi atau akademi sendiri. Jadi itu sebenarnya matlamat utama. Matlamat yang kedua pula ataupun isu yang kedua yang kita hadapi ialah jika kita hanya berpersatuan M-Shosh tetapi kita nak menyalurkan sumbangan atau khidmat kita kepada pihak kerajaan. Jadi dengan pihak kerajaan, untuk memasuki pihak kerajaan, kita tidak boleh menggunakan persatuan. Pihak kerajaan mesti menghendaki sesebuah institusi ataupun sesebuah syarikat yang perlu ditubuhkan melalui perolehan. Jadi hanya company ataupun syarikat sendirian berhad sahaja yang boleh berurusan sebab tidak ada sebenarnya syarikat ataupun persatuan yang berurusan dengan kerajaan. Jadi itu adalah matlamat yang kedua lah kenapa kita menubuhkan akademi. Yang ketiga ialah untuk kita memohon bantuan HRDF. Ya, sebab persatuan memang tidak boleh memohon bantuan HRDF. Ya, jadi hanya company yang berdaftar sahaja dengan HRDF iaitu Sdn Bhd yang boleh memohon bantuan HRDF. Dan yang keempat, jikalau kita hendak menawarkan khidmat kita kepada syarikat-syarikat gergasi seperti syarikat gergasi Petronas. Petronas memang tidak membenarkan persatuan mengadakan urusan dengan urusan bisnes ya dengan diorang. Kalau persatuan itu tadi biasanya Petronas akan menyalurkan dana dalam bentuk sumbangan ataupun donation ya kepada persatuan. Jadi itu adalah sebab yang keempat. Dan sebab yang kelima ialah persatuan kita memang tidak boleh ambil loan untuk beli bangunan sendiri ataupun kereta sendiri. Ya, jadinya matlamat kita yang kelima itu tadi menubuhkan akademi adalah supaya kita boleh membeli ya bangunan kita sendiri, ada bangunan kita sendiri dan juga kenderaan kita sendiri yang mana kita telah capailah. Jadi perbincangan ini yang dilakukan antara AJK pada tahun 2018 yang menyebabkan satu idea yang mengatakan bahawa kita perlu menubuhkan satu syarikat sendirian berhad yang dinamakan M-Shosh Academy.
Jadi setelah ditubuhkan pada April 2018, urusan pendaftaran semua dilakukan dan pada bulan Januari 2019 MSOS Academy beroperasi sepenuhnya. Oh, okey. So begitulah terjadinya MSOS Academy ni ya tuan. Ya. Jadi saya nak terangkan jugalah sedikit ni tadi Syamil, tentang di luar sana ada mengatakan bahawa MSOS Academy ini tadi dipunyai oleh individu. Ya, bukannya dipunyai oleh MSOS. Jadi bila kita nak mendaftarkan sesebuah syarikat sebagai sendirian berhad, kita tak boleh letakkan nama pengarah itu MSOS. Okey. Dia tidak akan diterima oleh pendaftar syarikat SSM. Dia tidak akan diterima. Dia mesti adalah nama individu. Oh, begitu. Jadinya kalau nama individu itu, kalau kita tengok, rasa-rasanya siapakah nama yang paling layak untuk dinamakan sebagai pengarah? Adakah ahli jawatankuasa pengurusan? Adakah presiden? Adakah orang luar? Ahli biasa? Kan? Jadi kita berbincang. Jadi bila kita berbincang itu tadi, kita dapati yang dicadangkan oleh ahli pengurusan adalah yang paling layak adalah presiden, sebab presiden yang paling atas, ya. Dan kemudiannya bendahari, sebab bendahari yang mengawal kewangan, dan juga setiausaha yang mengawal operasi dan pengurusan harian pejabat. Ya, jadi itu sebablah nama tiga-tiga ini tadi dinamakan sebagai pemegang saham ataupun pengarah ke dalam syarikat. Ya. Walaupun begitu, kalau biasanya pengarah-pengarah ini tadi akan dibayar allowance pengarah kan setiap bulan. Dan biasanya amount itu tadi bukannya ratusan ringgit, tetapi adalah ribuan ringgit. Ya. Tetapi dalam kes MSOS ini tadi memang kita tidak dibayar satu sen pun. Ya, sebab kita tahu MSOS Academy baru nak bermula, jadi kita menyumbangkan nama kita ke dalam sebagai pengarah, dan daripadalah penubuhan MSOS itu tadi Januari 2009, pengoperasiannya sampailah ke hari ini memang satu sen pun kita tidak ada apa-apa imbuhan ataupun allowance pengarah. Cuma yang kita dapat itu tadi adalah allowance pengarah di zaman akhirat kelak. Itu saja. Tapi adakah ia benar berlaku tentang ada pengairan dana kepada syarikat tertentu yang ada kepentingan dengan ahli management komiti MSOS ni tuan? Okey, di dalam pengurusan MSOS ini kita akan tengok, sebab kita pun akan ada bagi peluang kepada syarikat pakar-pakar OSH yang di luar sana, yang ada syarikat sendiri. Contohnya pakar-pakar dalam bidang SIMA, Control of Industrial Major Accident Hazard, kan, pakar-pakar dalam bidang HAZOP, Hazard Operability Studies, PSM, Process Safety Management, ya, yang di mana kita ada ahli-ahli yang pakar. Jadi ada ahli-ahli kita yang pakar yang telah membuka syarikat sendiri sebagai perunding itu tadi, yang kita perlukan kepakaran mereka. Ya. Jadi apa salahnya kalau kita JV, ya, joint venture dengan ahli-ahli kita, dan juga ada juga pihak pengurusan ataupun management komiti yang pakar. Contohnya kita ada juga pihak pengurusan, ahli jawatankuasa pengurusan MSOS yang pakar dalam bidang lead auditing, dan mendapat license, hanya dia yang mendapat license daripada IRCA. Ya, jadi apa salahnya kita JV dengan pakar-pakar seperti ini demi kebaikan ataupun demi masa depan ahli-ahli kita. Ya, sebagai contoh, kalaulah kata kita buat lead auditor training, ya, lead audit training di luar sana untuk 5 hari ISO 45001, market rate mestilah dibayar lebih kurang RM3,500. Ya. Jadi bila MSOS JV dengan MC kita yang ada kepakaran dan ada akreditasi international antarabangsa ini, dia menawarkan untuk ahli-ahli MSOS hanyalah RM3,000 sahaja. Ya, kalau di luar sana dia menawarkan RM3,500, tetapi untuk ahli MSOS RM3,000. Jadi kita nampak, wah, apa salahnya ni tadi MSOS JV dengan salah seorang ahli pengurusan MSOS demi kebaikan ahli kita, yang di mana kalau ahli kita mendaftar melalui MSOS dan JV dengan
syarikat ahli pengurusan MSOSH ini, dia mendapat mendapat penjimatan RM500 kan. Jadi itu saya rasa tidak salah. Ya, tambahan pula keputusan untuk membuat joint venture JV ini bukanlah hanyalah keputusan yang dilakukan oleh Presiden, tetapi dia adalah keputusan yang dilakukan oleh 15 AJK, ya, termasuk Presiden, Bendahari dan juga Setiausaha, Vice Presiden, dan juga 10 ahli pengurusan, ahli jawatan kuasa pengurusan, dan juga di dalam mesyuarat kita dihadiri juga oleh 3 co-opted committee member, dan ada 4 ex officio. Ex officio ni adalah wakil daripada Perkeso, wakil daripada MTUC, wakil daripada DOSH, ya, JKKP, dan wakil daripada NIOSH. Jadi setiap kali mesyuarat kita akan dibentangkan dengan isu-isu untuk membuat keputusan ini, dan biasanya ya ke majoriti akan setuju, barulah kita akan proceed dengan keputusan tersebut. So, jadi maksudnya dana yang telah dibagi itu memang dijaga dengan elok lah, betul tak tuan? Betul, betul. So, jadi apakah pesanan tuan kepada ahli MSOSH di luar sana yang memerlukan kepastian? Okey, pesanan saya ialah kalau kita mendengar fitnah lah ini tadi, ya, kita mendengar fitnah dan kita tidak pasti, ya, elok langkah yang pertama sekali ialah kita dapatkan kepastian sebelum kita menyebarkan berita-berita palsu ataupun fitnah, kerana ini akan mengundang rasa ketidakpuasan hati ke ahli kepada MSOSH, dan juga sebenarnya mengundang dosa, ya, mengundang dosa. Dan kalau kita menyebarkan sesuatu berita yang palsu, yang fitnah ke dalam grup yang mempunyai 5,000 orang, dan daripada 5,000 katalah kita ambil 1,000 orang tadi percaya, ya, fitnah kita, dan automatically kita akan mendapat 1,000 dosa. Ya, jadi pesanan saya kepada sesiapa yang tidak pasti, yang inginkan kepastian, beri kontak kita, ya, kontak sekretariat, ya, datang kepada sekretariat, cakap saya sebagai ahli ada hak untuk melihat kepada akaun akademik, akaun MSOSH tadi, saya nak audit sendiri akaun ni tadi. Tak ada masalah. Ya, email kepada kita yang mengatakan kamu ingin membuat audit dan menyemak semula tadi, dan kita akan tunjukkan semua. Ya, tak ada isu, sebab memang kita tak ada apa niat selain daripada itu. Dan juga akaun kita ini tadi diaudit oleh juru audit dalaman yang dilantik semasa AGM, ya, dan kemudiannya akan disahkan oleh juru audit luaran, chartered accountant yang kita bayar. Jadi akaun kita ini tadi bukannya hanyalah akaun yang kita kata syok sendiri, maknanya kita yang cek sahaja, ya, tetapi ada juru audit dalaman dan juga juru audit luaran. Dan kalau nak lagi bagus, ya, sesiapa yang tidak puas hati ini, saya cadangkan dia menawarkan diri dia sebagai juru audit dalaman semasa AGM, dan kita minta floor lantik dia, dan kemudian dia boleh audit. Dan bila dia dah audit, dia akan dapat keputusan yang betul, yang sebenarnya, dan kita harap dia boleh sebarkan kepada semua jugalah yang bahawa akaun MSOSH tadi memang tidak ada hanky-panky lah, kita kata. So, jadi sini pada para penonton ahli MSOSH, ingat pesanan Tuan Presiden kita, kalau nak inginkan kepastian tu, boleh tanya pihak MSOSH tu sendiri. Maksudnya pergi ke pejabat MSOSH. Betul kan Tuan? Betul. So, tak ada masalah. So kat sini jangan sebar fitnah, okey. Kaji dulu, buat research dulu, dan barulah anda puas hati tentang keputusan apa yang berlakunya dengan MSOSH Academy ini. So, saya mengucapkan terima kasih Tuan kerana sudi meluangkan masa bersama saya. Okey, sama-sama. Dan kepada para penonton, jangan lupa subscribe di bawah bagi MSOSH TV Channel. Sekian, terima kasih.